Bagaikan lagu dan irama, begitulah kisah dan cerita teh dengan kehidupan manusia. Boleh dinikmati oleh sesiapa sahaja sama ada di warung, hotel 5 bintang mahupun jamuan di istana. Apakah yang ada pada secangkir teh sehingga setia manusia kepadanya tiada berpenghujung? Sejarah teh di Malaysia bermula pada akhir 1926. Ketika itu, penjajah Inggeris sedang giat membangunkan Cameron Highlands sebagai pusat istirahat. Serasi dengan cita rasa barat yang gemar minum teh, pihak British turut meluluskan sebidang tanah untuk dijadikan ladang. Bagi memastikan hanya teh berkualiti ditanam di Cameron Highlands, stesen penyelidikan turut dibina sebagai pusat untuk menanam anak benih teh yang dibawa masuk dari India. Pokok teh atau nama saintifiknya Camellia sinensis adalah tumbuhan jenis saka yang ditanam sejak 3,000 tahun yang lampau. Pokok teh sesuai ditanam di kawasan lembap, sejuk dan menerima hujan melebihi 1,500 mm setahun, di samping suhu antara 13 hingga 30 darjah Celsius. J.A. Russell melihat potensi teh sebagai tanaman komersial di Cameron Highlands. 1929 bermulalah perjalanan ladang teh di Tanah Melayu. Russell bersama rakannya Abby Milner, seorang penanam teh dari Sri Lanka, telah menukar lanskap tebing-tebing curam di Cameron Highlands menjadi ladang teh. If you take the road up to Cameron Highlands or you go up to Fraser's Hill, all those roads were cut by hand. They had very little equipment in those days, like bulldozers and things didn't exist. And it was just using spades and shovels and some dynamite that they built the roads up there. And the estates were opened and it required drainage and jungle felling and nurseries and so on. It was largely done with the jungle clearing by the Orang Asli, who were called Sakais in those days, but it's not polite to call them Sakais anymore. I think they provided a lot of the jungle clearing force, and South Indian labour from Tamil, what's now Tamil Nadu, was imported from around Madras. And many of those people have gone on to, their families have gone on to achieve great things in the country, that we're constantly meeting people who said, oh, my grandfather was a tea plucker on Bow, but now I'm a doctor or I'm an engineer or something like this. So the estates were a great stepping stone for people who started from very humble beginnings, for their families to establish themselves, make a decent living, and adopt a new career. So I feel that the estates have played an important part in the development of Malaysia. Habu, Sungai Palas dan Feli adalah kawasan penanaman teh yang berjaya diteroka oleh Russell, kini dikenali dengan nama Boh. Warisan yang ditinggalkan oleh Russell ini bukan sekadar membentuk sangat keajaiban dan keakraban kepada manusia, tetapi turut meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan rakyat Malaysia. Pengalaman saya kerja datang ke ladang tebu plantation ni, mula-mula sekali saya orang Bagan Serai. Saya banyak kerja sawah lah, kan. Jadi abang pupu saya, nama dia Arsad. Dia yang bekerja di Peli, ladang Peli. Dia yang ngajak saya, dia kata kamu nak kerja teh, ladang teh kan. Jadi saya tanya, ladang teh tu kat mana? Dia kata di Cameron Highlands. Cameron Highlands ni kat mana? Dia kata ikut je lah. Ikut. Dia kata tak jauh, lepas jalan tapah je. Okeylah. Lepas tu dia bawa saya
Bawa sampai ke peli, tengok-tengok, oh ini yang pokok tehnya. Macam ni pokok teh. Kita pun tak bisa tengok pokok teh kan. Jadi pun saya pun tengok ni, ada nak boleh kerja ni. Saya masa tu umur baru 21 tahun, baru bujang lagi. Boleh ke buat kerja ni? Lepas tu dia kata boleh. Orang boleh buat, pasal apa tak boleh buat? Kelahiran Alopongsu yang selesa dipanggil Pak Bakar memulakan kerjaya di ladang teh sebagai pemetik daun. Menurut Pak Bakar, kerja memetik daun teh bukanlah mudah. Setiap pemetik daun perlu mengenali nilai setiap daun teh yang dipetik. Kerana mutu dan kualiti daun teh menjadi penentu kepada jenis teh yang akan dihasilkan oleh kilang. Segala-galanya dilakukan secara manual atau dengan tangan. Sehingga ke hari ini, Pak Bakar masih lagi berpegang kepada teknik asas yang beliau pelajari sekian lama sebagai pemetik teh. Dia kata jangan ambil 3 helai daun dia. Jangan tengah tu dia rabut kan. Rabut pun dia tak bagi. Kalau dapat rabut, out. Dia kata balik rumah. Dia tak bagi kerja lah. Dia ada jangan salam. Ada kalau lepas mandor kan dia tarik macam tu kan. Tak boleh. Dia mesti kena petik. Dia tak mau tarik macam tu. Kalau tarik macam tu daun pun pecah. Dia dirosak. Satu tunas yang diapit dengan 2 daun muda inilah yang menghasilkan serbuk teh berkualiti tinggi. Tetapi hakikatnya bukan mudah untuk memperoleh satu tunas 2 daun secara berterusan, melainkan dengan penjagaan keseluruhan pokok tidak dijangkiti penyakit, di samping pembacaan secara berkala. Begitu juga dengan proses memetik. Daun yang matang hanya boleh dipetik mengikut jadual yang telah disusun. Saya tunjukkan di sini di mana kita perlu memetik daun teh pada waktu yang tepat. Lebih kurang 2 minggu hingga 18 hari pusingan. Kalau dilihat di sini, ini adalah contoh interval ataupun bilangan hari yang sepatutnya untuk melaksanakan pemetikan teh. Kita lihat di sini, ini yang dipanggil fish leaf, diikuti oleh mother leaf di atas, dan 2 daun beserta 1 pucuk yang dipetik, ataupun lebih dikenali sebagai fine plucking. Menepati pertanian lestari membawa industri teh di Malaysia mendapat permintaan yang meluas. Memenuhi keperluan pasaran, aktiviti menuai teh kemudiannya dilakukan dengan menggunakan mesin. Peredaran masa membawa syarikat peneraju teh di Malaysia memperkenalkan teknologi memetik daun teh dengan menggunakan mesin khas yang direka cipta. Reka bentuk mesin ciptaan buah plantation Sendirian Berhad ini adalah berdasarkan pengalaman Pak Bakar sebagai pemetik daun teh. Malah, Pak Bakar juga adalah sebahagian daripada pekerja yang turut terlibat dalam inovasi mengubah suai mesin pemetik daun teh. Setiap mesin ada dia punya setting. Ya, setiap setting itu. Dan ini perlu diperiksa setiap hari. Compulsory. Oleh technician kita yang terlatih, ya. Jadi setiap geng yang bekerja untuk memetik teh itu akan diperiksa terlebih dahulu oleh kita punya technician, supaya dia ada level yang sesuai. Secara purata, setiap pekerja dapat memetik antara 100 hingga 250 kg guni daun teh sehari, termasuk yang menggunakan gunting atau mesin pemotong daun. Sama ada menggunakan mesin, gunting, pemotong atau manual, kesemua daun yang dipetik akan melalui proses mengelas daun yang dilakukan secara manual.
Setelah ditimbang, guni-guni berisi daun teh akan dibawa terus ke kilang bagi pemprosesan. Tujuannya supaya aroma teh dapat dikekalkan. Semasa di kilang, daun-daun teh ini akan diperam bagi menurunkan kadar kafein sehingga 1.5 ke 5%. Yang jelas, industri teh di Malaysia sudah pun melalui fasa perubahan. Tetapi stesen penyelidikan persekutuan masih lagi mengekalkan fungsinya sebagai peneraju program penyelidikan dan pembangunan produk teh di negara. Bermula dengan ladang teh seluas 50 ekar, kawasan penyelidikan ini kemudiannya diperluaskan menjadi 100 ekar. Sejak 1971 dikenali sebagai Taman Agroteknologi Mardi. Meskipun nama berubah, tetapi teh tetap menjadi salah satu tanaman penting dalam kajian di stesen Tanah Rata. Terdapat 2 jenis teh yang ditanam, iaitu Camellia sinensis yang berdaun kecil dan Camellia assamica yang berasal dari India yang berdaun besar. Ladang teh stesen penyelidikan Mardi mampu menghasilkan hampir 500 kg daun teh untuk satu tuaian dan hanya 25% serbuk teh dihasilkan daripada berat keseluruhan. Untuk memproses daun teh, Mardi mempunyai sebuah kilang pemprosesan yang telah beroperasi sejak 1935. Kilang ini kemudiannya dibaik pulih pada tahun 2011. Pendidikan yang dilakukan lebih kepada pendidikan dari segi agronomis, iaitu pembajaan, kemudian pest and disease, penyakit dan serangga, dan juga untuk propagation, iaitu teknik-teknik penanaman teh. Kerana teh ni sebelum ni kita menggunakan biji benih untuk ditanam. Tapi dengan teknik propagation kita menggunakan keratan daun untuk mempercepatkan lagi tempoh matang pokok. Meneroka potensi yang ada, Mardi turut mengeluarkan produk teh yang dihasilkan daripada daun muda dengan jumlah yang agak terhad. Tujuannya untuk memastikan proses penyelidikan dan pembangunan produk mengenai teh dibuat secara berterusan. Sebagai peneraju dalam penyelidikan teh selama 87 tahun, Mardi amat berbangga dengan perkembangan industri teh kini, terutama sekali apabila teh bukan sahaja sekadar menjadi perasa minuman seperti yang dibawa oleh Inggeris dahulu. Hari demi hari, pengalaman menikmati secangkir teh semakin berubah, terutama dari segi penyediaan mahupun perisa tambahan. Namun begitu, teknik pembuatan teh tetap memainkan peranan penting dalam menghasilkan teh berkualiti dan bermutu tinggi. Teh yang bermutu tinggi dah ada grade lah. So grade pengradean akan berlaku pada empat bahagian. Iaitu bahagian pertama dia panggil premium dust. Bahagian kedua adalah BOPF, ketiga BOP dan seterusnya BP. Selain daripada itu, hasil daripada proses blend itu adalah fiber. Fiber ini digunakan untuk proses pembajaan sajalah. Dalam erti kata yang mudah, selagi ada permintaan, selagi itulah industri teh terus berkembang. Bagi memastikan Malaysia terus mengeluarkan teh berkualiti, Boh telah membuka ladang teh Sri Cheding pada tahun 1927. Bagi mengimbangi jumlah cahaya masuk ke kawasan tanaman teh, pokok palma ditanam secara berselang-seli. Tanah seluas 210 ekar ini adalah ladang teh tanah rendah yang mempunyai suhu sederhana. Ranting teh dapat diambil apabila dahan mencapai ketinggian 10 cm dan ketika pangkalnya mulai berwarna coklat. Ranting teh hendaklah dipotong secara serong sehingga meninggalkan sehelai daun untuk dijadikan induk teh baharu. Teknik ini lebih mudah dipraktikkan di ladang-ladang berbanding teknik semaian biji benih.
Bagi menggalakkan pertumbuhan cabang dan dahan baharu, pokok-pokok teh akan dicantas mengikut jadual yang ditetapkan. Tujuannya untuk mendapatkan daun-daun teh yang berkualiti. Di ladang teh Sri Cheding, proses memetik daun teh dilakukan sepenuhnya oleh jentera pemotong pucuk. Inilah yang membezakan proses memetik daun teh di kawasan tanah tinggi Cameron Highlands dengan tanaman teh di tanah rendah. Lazimnya aktiviti memetik daun muda dilakukan dalam jarak 7 hingga 14 hari bagi satu pusingan. Ini bergantung kepada cuaca, suhu dan varieti pokok teh itu sendiri. Kita ada mesin khas untuk membuat pruning pokok teh. Biasanya proses ini akan dilakukan 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Pisau pruning tu kita boleh tinggikan dan boleh direndahkan. Kebiasaannya untuk tanah rendah, kita setting dia punya height kepada 36 inci. Tujuan kita buat proses pruning ini 3 tahun sekali adalah untuk membolehkan pokok teh mendapat ranting ataupun dahan yang lebih banyak. So, teh dia akan makin lama makin membesar. So, lepas 3 tahun, dia sudah sampai maksimum height dia. So, kita pruning untuk dapatkan dia punya cabang dia yang baru, tunas dia yang baru, lagi cantik supaya kita dapat teh yang kualiti yang baik dan juga produktiviti yang tinggi. Sebelum kerja-kerja pemotongan dilakukan, pisau pemotong terlebih dahulu akan dilaraskan mengikut ketinggian pokok atau kawasan tanaman yang akan dituai. Penggunaan mesin pemotong daun ini digunakan secara meluas di ladang teh Sri Cheding. Jentera yang diubah suai oleh buh sendiri mampu mempercepatkan proses menuai daun teh berbanding dengan cara manual yang digunakan semasa ladang ini dibuka. Peningkatan produktiviti untuk menghadapi pasaran ekspor, persaingan mutu dan teknologi dari negara pengeluar teh membawa kepada perubahan terutamanya kepada kaedah penanaman dan pemetikan daun teh untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan berkualiti. Penciptaan mesin pemetik teh dilihat lebih efisien bukan sahaja dapat mengurangkan tempoh pemetikan daun, malah tenaga kerja dapat diminimumkan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan. Sama seperti di Cameron Highlands, teh yang dipetik perlu dibawa segera ke tempat pengumpulan. Sebelum melalui proses pengeringan dan pemeraman, daun-daun teh akan diasingkan dan dikelaskan mengikut grade yang tertentu. Proses paling penting dalam menghasilkan teh ialah memastikan kandungan polyphenols dalam daun teh terus kekal dari segi bau dan rasa, walaupun melalui proses pengeringan dan juga menyah bakteria pada suhu yang paling tinggi. Kemudian barulah serbuk teh dikisar, digrade mengikut kualiti yang ditetapkan. Sebelum diproses menjadi pelbagai teh dalam pasaran, serbuk teh daripada kilang akan diuji rasanya. Proses ujian ini dibuat setiap jam bagi memastikan kualiti terus terjamin sebelum serbuk teh dibungkus. Hanya mereka yang berkelayakan sahaja boleh melakukan proses ujian rasa kerana proses ini mempunyai teknik tertentu agar rasa serbuk teh tidak cacat dan jenama kualiti terpelihara. Tea testing is about two main things: fault detection and maintaining consistency. So when we are testing and when we are checking the tea, we are looking for any foreign taste in the tea. That's the first criteria. And the second one is we are making sure that the incoming tea is matching our benchmarks. The main idea in tea testing is basically to test all the teas on a similar platform. So the grammage we use is the same. The time we brew the tea is the same. Then actually we compare the leaf, the aroma and the taste, and then we make our decisions. And this happens on a daily basis. We test a few hundred cups every day.
Selain ujian rasa, ujian makmal berkaitan penyelidikan dan pembangunan produk teh turut dicatat